Sudah lebih dari 2 dekad sejak Anita Sarawak lenyap daripada radar dunia hiburan. Seolah-olah ditelan bumi, tiada bayang, tiada jejak. Namun hari ini, dalam benak para peminat setianya, nama itu masih bergaung. Anita Sarawak, penyanyi, pelakon, penghibur, ulung, dan seorang wanita yang sepanjang hidupnya adalah satu bagaikan medan ranjau, emosi, dan spiritual. Ramai pernah melihatnya berdiri megah di pentas Las Vegas, bersinar dalam gaun berkilauan, disorot lampu limau dan emas, dengan senyuman yang mampu menewaskan kegelapan malam. Tetapi tidak ramai tahu, di sebalik pancaran glamour itu, Anita menyimpan sesuatu yang lebih dalam, lebih senyap, dan jauh lebih menggetarkan. Dibesarkan sebagai anak kepada penyanyi legenda S. Romainor dan ibu yang mendapat gelaran Si Siput Sarawak, Anita mewarisi darah seni dari kedua-dua belah. Namun, sejak awal, dia sudah memilih jalannya sendiri, sebuah jalan yang tidak selalu lurus dan tidak pernah sunyi. Dibesarkan dalam budaya Melayu tetapi dibentuk oleh gaya hidup cosmopolitan, Anita adalah lambang pertembungan antara tradisi dan kemodenan. Dalam dirinya bersemayam kekuatan wanita timur dan keberanian wanita barat. Gaya hidupnya sering dikatakan westernized, malah dikritik oleh segelintir pihak yang melihatnya terlalu liberal untuk seorang anak Melayu. Tetapi mereka lupa atau tidak mahu tahu bahawa Anita bukan sekadar seorang ikon. Dia adalah seorang manusia, berdarah dan berdaging, penuh kerinduan, pertarungan batin, dan keraguan yang hanya Tuhan dan dia sendiri yang tahu. Apa yang membuat Anita Sarawak luar biasa bukanlah sekadar suaranya yang merdu atau persembahannya yang memukau, tetapi sikapnya yang tetap rendah hati walaupun berada di puncak dunia hiburan. Bayangkan, seorang superstar yang pernah makan malam dengan menteri beraksi di hadapan bangsawan, namun tetap menyapa peminat dengan senyum tulus tanpa skrip. Pernah satu ketika, seorang penjual bunga kecil di Taman Tun menceritakan bagaimana Anita berhenti membeli bunga daripadanya dan berbual hampir setengah jam hanya kerana dia kelihatan sedih. Bukan kerana publicity, bukan kerana kamera, hanya kerana dia adalah Anita yang sebenar. Namun, bukan semua dalam hidupnya dipenuhi cahaya. Ada satu bab dalam kehidupan Anita yang sampai hari ini masih menjadi misteri terbesar dunia hiburan Malaysia. Tahun itu, 2011. Tiba-tiba, dia menghilang. Tiada lagi konsert. Tiada lagi rakaman. Tiada kenyataan media. Seperti mimpi buruk yang tidak sempat dimengerti, Anita dan suaminya, Mahathir Abdullah, menutup semua hubungan dengan dunia luar. Rumah mereka di Las Vegas sunyi sepi, telefon bimbit tidak lagi aktif, dan email tidak berbalas. Dunia tergamam. Ada yang mengandaikan dia sakit. Ada yang kata dia berpindah ke tempat rahsia kerana tekanan. Ada pula yang percaya dia memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauh dari sorotan dunia yang selama ini menelannya hidup-hidupnya. Dan disinilah cerita menjadi lebih menarik. Kerana walaupun begitu lama menghilang, kabar tentang sikap baik dan kerendahan hati Anita terus tersebar. Seorang jururawat di sebuah klinik kecil di Kanada pernah bersumpah bahawa wanita tua yang datang secara diam-diam untuk rawatan rutin adalah jelmaan Anita Sarawak.
Tetapi kali ini bertudung, tenang, dan penuh cahaya pada wajah. Tidak ada sesiapa yang dapat mengesahkan dan tidak ada sesiapa berani menafikan. Tetapi cerita seperti itu bertebaran, seperti angin dari gunung yang membawa bau hujan. Sesuatu sedang berlaku dan peminat hanya mampu berharap bahawa Anita, dimanapun dia berada, masih menjaga hatinya sebaik dia menjaga senyumannya. Sebagai anak seni, dia dibesarkan di tengah ribut sorakan dan tuntutan industri. Tetapi sebagai seorang manusia, Anita tetap berpegang pada nilai-nilai murni yang tertanam dalam jiwanya sejak kecil. Dia pernah berkata dalam satu wawancara terakhir sebelum menghilang, "Hidup ini bukan tentang menjadi yang paling popular. Ia tentang menjadi yang paling benar dalam hati kita." Kata-kata itu ringkas tetapi tajam, masih berputar dalam kepala mereka yang pernah mendengarnya. Apa yang membuat Anita begitu misteri adalah kemampuannya untuk bertindak di luar skrip kehidupan biasa selebriti. Dia tidak tunduk kepada publicity murahan, tidak melayan gosip picisan, dan tidak mempergunakan penderitaan untuk meraih simpati. Malah, ketika menghadapi cabaran rumah tangga, tekanan kerja dan isu kesihatan, dia memilih jalan diam, jalan doa, jalan yang hanya dia dan Tuhannya tahu. Hari ini dengan usianya yang semakin lanjut, ramai bertanya, di manakah Anita Sarawak? Masihkah dia menyanyi untuk dirinya sendiri? Di bilik sunyi yang hanya diterangi cahaya malam? Masihkah dia menyimpan lagu-lagu lama yang pernah membuat ribuan hati menangis dan tersenyum serentak? Atau mungkinkah dia kini hidup sebagai orang biasa, menyambut fajar dengan secawan kopi dan zikrullah yang panjang? Tiada siapa tahu jawapannya. Tetapi satu perkara pasti, Anita Sarawak bukan sekadar legenda. Dia adalah simbol tentang bagaimana seseorang boleh menjadi mega bintang tanpa kehilangan nurani. Bahawa seseorang boleh menjalani hidup penuh liku tanpa perlu memijak orang lain. Dan yang paling penting, bahawa seorang wanita Melayu moden, meskipun hidup dalam dunia barat yang keras dan mewah, masih boleh memelihara akhlak, iman, dan kasih sayang sejati. Dan di tengah medan ranjau kehidupan yang tidak pernah mudah ini, Anita, si bidadari yang dahulu terbang tinggi di langit pentas, masih menjadi tanda soal terbesar yang paling indah. Sebuah misteri yang belum mahu menjawab. Sebuah doa yang belum mahu selesai. Suatu pagi dingin di pertengahan musim gugur, di sebuah kafe kecil yang terlindung di sudut jalan di kota Quebec, seorang wanita tua bertopi lebar, berselimut shawl bulu tipis, duduk sendirian di meja hujung, menghirup perlahan kopi hitam tanpa gula. Tidak ada siapapun memperhatikannya secara istimewa. Hanya seorang pelanggan biasa nampaknya. Tetapi bagi seorang pelayan muda bernama Amina, gerak-geri wanita itu amat dikenali. Cara dia mengangkat cawan dengan jari yang elegan, cara dia menyisir rambut yang tidak sepenuhnya berjaya ditutupi topi, cara dia memandang keluar jendela seakan mendengar musik dari dunia lain. Wajahnya berubah-ubah, kadangkala damai, kadangkala penuh luka yang terpendam. "Maaf, Puan," Amina bertanya perlahan ketika menghantar secawan air suam. "Puan pernah tinggal di Malaysia, kan?" Wanita itu hanya tersenyum. Senyuman yang pernah dilihat seluruh Nusantara
dalam pelbagai warna lampu pentas dan lensa kamera. Tetapi hari ini, senyuman itu lebih sunyi, lebih tenang, dan lebih berat. Malaysia, katanya suaranya serak lembut, seolah-olah menyebut nama seorang kekasih lama yang telah lama pergi. Itulah tempat saya belajar menjadi manusia, bukan artis, bukan selebriti, tapi manusia. Aminah tidak berani bertanya lebih jauh. Tetapi sejak hari itu, dia mulai memperhatikan semua yang wanita itu lakukan. Setiap pagi, dia datang dengan buku kecil kulit lusuh dan mencatat sesuatu. Kadangkala, dia membaca Al-Quran kecil berbalut kain baldu ungu. Kadangkala, dia hanya termenung lama sekali, sambil menyentuh kalung kayu cendana di lehernya yang terpahat satu huruf A. Aminah itu bukan wanita biasa. Dan itulah Anita Sarawak yang sebenar. Seorang wanita yang pernah menyanyikan lagu Asalkan Bahagia dengan penuh tenaga, kini memilih untuk tidak berkata apa-apa kerana diam lebih jujur daripada tepukan palsu. Seorang yang pernah mengepalai persembahan di panggung antarabangsa, kini berdiri setiap pagi di hadapan tingkap kecil rumah sewanya, melihat matahari terbit dan berbisik perlahan, "Alhamdulillah, aku masih di sini." Ada cerita-cerita kecil lain yang membentuk semula bayang-bayang Anita. Di sebuah kedai buku Islam di Montreal, seorang pekerja menceritakan pernah melayani seorang wanita tua yang membeli buku-buku fiqh, tafsir, dan karya-karya tasawuf. Dia bertanya tentang Imam Ghazali dan Rabi'ah al-Adawiyah, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang hilang dalam dirinya. Katanya, dia tidak mahu dikenali, tapi dia meninggalkan aura yang luar biasa. Dan kadangkala, melalui lorong-lorong sepi kehidupan yang tidak diberi sorotan kamera, Anita muncul dalam bentuk-bentuk kecil yang hanya orang sensitif dapat rasakan. Di hospital tempatan, dia dikenal sebagai pujangga senyap yang suka membaca doa di ruang tunggu bersama pesakit-pesakit tua. Di masjid kecil kawasan kejiranan, dia pernah menghulurkan derma untuk pembinaan tandas baru, tanpa nama, tanpa pengakuan. Dan kadangkala, suara hausnya terdengar dari belakang langsir surau wanita, membacakan surah Maryam untuk gadis-gadis muda yang sedang belajar mengaji. Dan di rumahnya, yang sangat sederhana, terdapat tanda-tanda kehidupan yang jauh dari dunia mewah yang pernah menjadi panggungnya. Tiada lampu kristal, tiada piano putih besar, hanya sebuah meja kayu dengan kain batik sebagai alas, beberapa bingkai foto keluarga yang pudar warnanya, dan sebuah lukisan kecil Kaabah yang digantung sengit. Pada dinding, terdapat satu ayat ditulis dengan tangan. Ketika manusia meninggalkanmu, Tuhan masih di sini. Anita hidup dalam bayang-bayang yang dia cipta sendiri. Bukan kerana takut, tetapi kerana dia akhirnya menemukan damai dalam senyap. Dunia tidak perlu tahu setiap langkahnya, kerana dia sudah pernah berjalan di jalan yang paling bising, dan kini memilih jalan sunyi yang penuh makna. Setiap malam sebelum tidur, dia membuka buku nota kulit lusuh itu dan menulis. Kadang hanya satu ayat, kadang puisi, kadang doa. Dan pada halaman pertama, tertulis dengan tulisan tangan kemas, "Jika dunia ini pentas, maka aku sudah menurunkan tirai. Tapi Tuhan, Engkau masih menonton aku dari belakang tabir. Biarkan aku berlatih menjadi lebih jujur." And Baustivus Labuulda Misteri Anita Sarawak terus hidup.
bukan dalam kisah gemilang masa lalu, tetapi dalam keheningan yang dipilihnya sekarang. Dalam tindak tanduk kecil yang tidak viral. Dalam doa yang tidak didengar oleh manusia, tetapi terbang terus ke langit. Dalam kasih sayang yang tidak lagi memerlukan pentas. Dia bukan lagi diva seperti dahulu, tapi dia tetap Anita yang memuliakan sesiapa saja dengan senyuman, yang menyentuh hati bukan dengan lagu, tapi dengan keikhlasan. Dan pada usia senja ini, dia berjalan perlahan, tetapi setiap langkahnya adalah doa yang disulam dengan air mata, harapan, dan kerinduan kepada sebuah kehidupan yang lebih hakiki. Setiap peminat yang pernah melihatnya menyanyi kini hanya mampu menyimpan secebis harapan bahawa Anita masih ada di dunia ini, masih menghirup udara pagi, masih menyebut nama Tuhan dalam bisikan kecil. Dan meskipun kita tidak tahu di mana dia berada, kita semua seperti Amina, duduk di sudut kafe kehidupan, diam-diam mendoakan wanita itu terus tabah, terus suci, dan terus menari perlahan dalam cahaya iman yang dipeluknya dalam sunyi. Namun, misteri tidak berakhir di situ. Suatu malam musim sejuk, di sebuah lorong sempit antara dua bangunan batu tua di pinggir Ottawa, seorang pemandu taksi bernama Faizal menceritakan kisah yang sampai hari ini masih menghantui fikirannya. Aku jemput seorang wanita tua dari masjid selepas solat Isya, katanya. Dia pakai jubah hitam, berwajah lembut, tapi matanya, entah kenapa aku rasa seperti pernah tengok dia di TV masa kecil. Dia cuba berbual, seperti biasa, menanyakan destinasi dan asal-usul wanita itu. Tapi yang dibalas cuma senyuman kecil dan suara perlahan. Jangan tanya banyak, ya, nak. Tak semua cerita boleh diceritakan. Ketika dia turun dari taksi, wanita itu menyeluk kocek, mengeluarkan 2 helai nota $10, lalu menyisipkan sekeping nota kecil ke celah tempat duduk. Faizal hanya menemui nota itu keesokan harinya. Tertera tulisan tangan kemas. Kadang-kadang, orang yang paling banyak bercakap dahulu perlu belajar menjadi paling diam hari ini. Tanpa tanda tangan, tanpa nama, tetapi gaya bahasa dan pilihan kata terasa terlalu akrab. Kisah-kisah seperti ini tersebar seperti angin, tidak dapat digenggam, tetapi dapat dirasai. Di kalangan komuniti Melayu di luar negara, nama Anita sering muncul dalam bisik-bisik. Saya dengar dia kini mengajar anak-anak mengaji di pusat komuniti, kata seorang jemaah di Calgary. Ada yang kata dia tinggal dengan seorang saudara jauh di Halifax. Hidup sangat bersederhana. Tidak ada satu pun yang dapat disahkan. Namun tidak ada siapa pun yang benar-benar mahu menolak kemungkinan itu. Pernah juga timbul cerita bahawa Anita sedang menulis sebuah manuskrip rahsia. Sebuah memoir yang akan hanya diterbitkan selepas kematiannya. Tajuknya, kononnya, ialah Antara Aku dan Langit. Beberapa penerbit besar telah cuba menjejaki sumber berita itu, namun semua menemui jalan buntu. Ada yang menyangka ianya hanya rekaan peminat. Tetapi, apabila seorang bekas editor kanan dari sebuah syarikat penerbitan besar di Kuala Lumpur berkata bahawa dia menerima satu email tanpa pengirim yang hanya menyatakan, manuskrip belum siap, aku masih berdamai dengan diriku, maka teka-teki itu kembali menghidupkan semangat mencari. Dalam dunia yang semakin gila dengan pendedahan, di mana selebriti berlumba-lumba untuk kekal relevan
Melalui setiap like dan follower, Anita Sarawak adalah satu paradoks. Dia hilang tetapi tidak dilupakan. Dia senyap tetapi tetap bersuara dalam jiwa-jiwa mereka yang pernah disentuhnya. Dan itu lebih kuat daripada sebarang publicity. Dia menjadi bayang-bayang suci yang menyusup ke dalam setiap cerita yang tidak diceritakan sepenuhnya, seperti alunan lagu lama yang hanya didengar bila malam benar-benar sunyi. Peminat setia seperti Jaslina, yang kini berusia 40 tahun dan masih menyimpan poster-poster konsert Anita dari tahun 1820-an, mengaku bahawa setiap kali mendengar lagu Mengemis Kasih, dia rasa seolah Anita sedang berbicara terus dari satu dunia lain. Macam dia tahu rasa hati kita, walaupun dia tak pernah tengok kita, kata Jaslina sambil memeluk erat pita kaset lama itu. Dia tidak pernah pergi. Dia hanya berpindah ke ruang yang tidak dapat dilihat. Di sebuah surau kecil di Edmonton, seorang imam berkata pernah menerima sedekah dengan nota ringkas yang ditulis dalam tulisan Rumi bercampur Jawi. Gunakan untuk beli sejadah anak-anak. Tiada nama, tiada bayangan siapa yang menghulur. Tapi dawat emas pada kertas kecil itu menimbulkan teka-teki. Ia seperti ditulis oleh seseorang yang punya gaya seorang seniwati, katanya. Dan begitulah Anita. Kehadirannya tidak lagi dalam bentuk fizikal, tetapi dalam desah angin yang membawa nama itu dari satu cerita ke cerita lain. Dia telah menanggalkan semua lapisan duniawi yang membungkusnya, glamour, kemasyhuran, pujian, dan bahkan identiti awamnya. Yang tinggal hanyalah ruh yang hidup dalam teka-teki. Pas yang dicari Anita selama ini? Ketenteraman, kemaafan, cahaya? Mungkin untuk menjadi versi dirinya yang paling asli, tak perlu menjawab kepada dunia, hanya kepada pencipta. Di antara puing-puing cerita yang tidak bersambung, terdapat satu kebenaran yang tidak boleh disangkal. Anita Sarawak telah berjaya melakukan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh ramai selebriti. Dia telah menghilang dengan maruah. Tiada skandal terakhir. Tiada babak perpisahan, tiada air mata di pentas terakhir. Hanya satu senyuman, satu langkah perlahan ke belakang, dan senyap. Namun, seperti matahari yang tetap menyinari bumi walaupun tidak selalu terlihat, Anita terus hidup dalam hati mereka yang pernah menyentuh energinya, walaupun hanya sekejap. Dan siapa tahu, mungkin esok, di sebuah kafe kecil, di sebuah bandar asing, seorang wanita berselendang tipis akan tersenyum kepada Anda, menatap ke dalam mata Anda dengan pandangan yang terlalu dalam untuk seorang asing, lalu berbisik, "Awak masih ingat lagu itu?" Mungkin itu dia, atau mungkin bukan. Tapi sesuatu dalam hati Anda akan tahu. Ada sesuatu yang sedang berlaku di balik tabir dunia ini. Dan Anita Sarawak, entah bagaimana, masih berada di tengahnya. Dan begitulah, kabut tentang Anita Sarawak semakin menebal seiring waktu, namun tidak pernah benar-benar menghilang. Seperti kabus yang turun perlahan pada pagi-pagi dingin di Vancouver atau dentingan loceng kecil di lorong Masjidil Haram yang hanya sesekali didengari oleh mereka yang peka. Dia tidak kembali, tetapi juga tidak benar-benar pergi. Dia tidak bersuara, namun gema dirinya tetap bergetar di antara helaan nafas para peminat, para saksi zaman yang pernah menyaksikan kilauan gemilang dan ketenangan mendalam dalam satu sosok yang penuh pertentangan. Ada kalanya orang-orang tua di warung kopi Cheras masih berbicara tentangnya dengan suara perlahan. "Aku rasa dia dah berhijrah betul-betul,"
kata seorang lelaki separuh umur. Bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindah jiwa. Yang lain mengangguk, tidak kerana mereka tahu, tapi kerana mereka percaya. Dan antara kepercayaan dan kebenaran, kadang-kadang perbezaannya tidak begitu penting. Mereka tidak perlukan bukti. Hanya sedikit keyakinan bahawa seseorang seperti Anita yang telah memberi begitu banyak kepada dunia pasti sedang mengisi ruang yang lebih senyap, lebih jujur, lebih kekal. Kisahnya tidak pernah lengkap. Ada lubang-lubang waktu yang tidak dapat dijahit. Ada ruang kosong dalam naratif hidupnya yang seolah sengaja dibiarkan terbuka. Rumahnya di Las Vegas kononnya telah lama dijual. Suaminya juga menghilang dari khalayak. Tiada kenyataan, tiada sidang media perpisahan, tiada potret perpisahan di media sosial. Dunia hanya dibiarkan meneka, dan barangkali itu hadiah terakhir Anita kepada dunia. Satu pelajaran tentang pentingnya diam. Kita terbiasa dengan cerita yang selesai. Kita suka penutup yang kemas, jawapan yang menjernihkan segala persoalan. Tetapi hidup Anita Sarawak bukan sebuah filem yang ditulis untuk memuaskan penonton. Ia lebih mirip sebuah lukisan abstrak penuh warna dan emosi yang hanya boleh difahami dengan hati, bukan dengan akal. Dan dalam dunia yang semakin obses untuk tahu semuanya, kisah Anita kekal sebagai bukti bahawa ada keindahan dalam yang tidak diketahui. Di Instagram, seorang peminat dari Singapura memuat naik gambar lamanya. Anita sedang duduk di belakang pentas, berpakaian biasa, memandang ke arah cermin solek dengan wajah kosong, tidak tersenyum, tidak menangis. Hanya termenung. Caption gambar itu hanya berbunyi, mungkin dia sedang melihat dirinya yang sebenar. Ribuan komen pun bertanya, mendoakan, meneka. Tapi tidak ada satu pun yang menjawab. Dan siapa tahu. Mungkin Anita sesekali membaca komen-komen itu, tersenyum senyap dari balik tirai, membetulkan selendangnya, lalu kembali menyusun ayat-ayat di jurnal lusuhnya. Atau mungkin dia sedang duduk di sebuah kerusi goyang di tepi danau, ditemani burung-burung liar dan suara dedaun gugur. Atau barangkali dia sedang berdiri dalam saf wanita di sebuah masjid sunyi di pelosok dunia. Hanya seorang lagi hamba Tuhan yang mencari keampunan dalam sujud panjang. Sesekali ada yang mendakwa pernah melihatnya di sebuah penerbangan ke Istanbul. Konon dia tidak lagi menggunakan nama Anita, tetapi memperkenalkan dirinya sebagai Nur. Seorang jemaah umrah dari Pulau Pinang bersumpah pernah melihat sosok seperti dia menyendiri di Raudhah, menangis dalam diam di bawah lampu hijau Masjid Nabawi. Tetapi semua itu hanya serpihan cerita. Tiada siapa yang benar-benar tahu, dan mungkin itu yang dia mahukan. Kita hidup dalam zaman di mana hilang itu tidak lagi mudah. Kamera di mana-mana, mata manusia rakus merakam. Tetapi Anita membuktikan bahawa jika hati kita benar-benar mahu diam, maka dunia tidak punya kuasa untuk menahannya. Jika niat kita bukan lagi untuk dikenali, tetapi untuk kembali kepada hakikat, maka pintu-pintu rahasia akan terbuka satu demi satu. Dia telah menambah luar hari dunia yang diciptanya sendiri. Ironinya, dalam meninggalkan pentas, dia menjadi lebih abadi daripada sebelumnya. Dan barangkali, itulah cara terakhir Anita Sarawak menyanyi, tanpa suara, tanpa mikrofon. Hanya gema perlahan dalam hati mereka yang tahu mencintai dari kejauhan.
Lagu sunyi yang hanya boleh didengar jika kita benar-benar berhenti dan mendengar. Apakah dia bahagia sekarang? Apakah dia sehat? Apakah dia masih mengingati Malaysia, tanah yang pernah memujanya, lalu kadang-kadang menyisihnya? Atau barangkali dia sudah terlalu jauh, di tempat di mana semua itu tidak lagi penting. Tiada siapa tahu, dan mungkin tidak perlu tahu. Kerana kadang-kadang, misteri adalah hadiah yang paling indah untuk ditinggalkan oleh seseorang yang pernah memberi begitu banyak cahaya kepada dunia. Dan suatu hari, Anda mendengar suara lembut menyanyikan bait lagu lama dari sebuah lorong sepi. Jika suatu hari, Anda terlihat senyuman yang terasa terlalu ikhlas untuk datang dari orang asing. Jika suatu pagi, Anda terjaga dengan firasat bahawa seseorang sedang mendoakan Anda dari tempat yang sangat jauh, mungkin, hanya mungkin, itu dia. Atau mungkin, bukan.